Melayu pun tak dapat, Cina dengan India lagilah tak dapat. Sebab itu saya nak beritahu kepada yang Melayu. Dan saya bukan bercakap dengan orang Sungai Besar saja, ramai yang menonton dekat luar. Kita ni 10 hari daripada pilihan raya. Mana yang kita nak? Pilih parti yang mengaku Melayu, tapi dia curi duit kita. Kita nak ke yang macam itu? Bukankah lebih baik kita pilih Pakatan Harapan yang kita tahu Melayu-Melayu dalam Pakatan Harapan ini, sementara kami tak mendabik dada macam Jamal, konon dia seorang je Melayu, buat malu Melayu je. Adakah Melayu pakai tuala depan pejabat menteri besar? Sampai sekarang Melayu kena gelak kat orang. Walaupun kita tak mendabik dada macam Melayu macam itu, saya boleh sebut paling kurang pimpinan Melayu dalam Pakatan Harapan dihormati oleh bukan saja orang-orang Melayu, tetapi juga dihormati oleh orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, malah dihormati di seluruh negara. Dunia pun. Paling kurang kita yang Melayu dalam Pakatan Harapan ini, kalau kita mewakili orang Melayu, kalau kami mewakili negara, tak adalah orang Melayu dekat Malaysia malu tunduk sebab yalah dia pergi. Kalau tengok Datuk Seri Ismail Sabri dulu, Allah, dia pergi dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, malunya lah kita. Paling kurang orang tengok pimpinan dalam Pakatan Harapan, orang ada hormat kepada orang Melayu. Sebab itu kepada pengundi Melayu yang takut ini, mana kamu nak pilih? Kamu nak pilih pimpinan yang konon mengaku Melayu tetapi memalukan Melayu, atau kamu nak pilih pimpinan yang walau kami tak memperdagangkan soal perkauman dan agama, tapi watak kami, jiwa kami, kelakuan kami, kepandaian kami sebenarnya lebih baik daripada Melayu-Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional, yang ada dalam UMNO Barisan Nasional. Dan yang paling penting begini, Kalaupun ini soal takut kepada Cina ke Melayu, soal Melayu ni, kita orang biasa, baik yang Melayu, Cina, India, kita kena fikir pasal perut. Perut kita. Saya memang fikir pasal perut tiap-tiap hari sebab dia makin bulat sekarang. Kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada umur tua, di masa tua. Bagaimana kerajaan yang kita pilih itu, dia akan ada kesan yang besar kepada kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebab itu, kalaupun kamu bimbang pasal Melayu lah kononnya, dalam tempoh 10 hari ini, fikir benda ini. Dah 20-30 tahun, masalah-masalah yang ada dalam negara ini tidak diselesaikan. Lama mana dah kita bercakap tentang harga barang naik. Saya dah muak dah cerita dengar pasal harga barang naik. Daripada saya di universiti balik Malaysia, daripada luar negara balik Malaysia, daripada kerja korporat jadi wakil rakyat, kemudian buka syarikat sendiri, dah 30 tahun kita cerita pasal harga barang naik. Tak bosan ke? Maksudnya 30 tahun kerajaan yang UMNO itu, kemudian sekejap saja Pakatan Harapan sambung pula dengan kerajaan UMNO Barisan PAS. Dia bersilih ganti menteri kaya raya. Tapi kita tetap benda yang sama. Harga barang tak selesai. Soal gaji. 20 tahun dah kita cerita pasal soal gaji. Kau tanya kaki tangan awam. Saya pergi ceramah mana-mana. Letih aku angguk. Sebab semua kata, YB kalau menang boleh tak tengok gaji dan pencen kami? Aku, ya insyaAllah. Letih. Berpuluh tahun tak selesai. Maksudnya yang Melayu, yang Cina, yang India, orang politik dekat atas tu pumpang. Kita tetap yang sama. Di tapak kaki yang sama tiap-tiap tahun.
20 tahun. Sebab itu, kalaupun kita ni yang Melayu yang duk bimbang ni, kalaupun ada ragu-ragu kebimbang, fikir pasal anak kita. Fikir pasal masa tua kita. Kerana telah terbukti, kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dah 60 tahun lebih, kemudian bersambung pula baru-baru ini 33 bulan, dah terbukti mereka bukan saja gagal untuk menyelesaikan masalah kita, dia dah habis modal, putus akal dah nak buat macam mana. Sebab itu saya tengok manifesto pilihan raya, saya kata habislah Malaysia. Orang cerita pasal ekonomi, orang cerita pasal gaji tak naik, orang cerita pasal kos sara hidup, orang cerita pasal anak-anak keluar universiti tak dapat kerja. Satu haram dia tak sentuh, saudara-saudara. Janji dia apa dia? Kalau menang pilihan raya, pekerja-pekerja masa hari lahir kamu dapat cuti. La ilaha illallah. Macam itu bagi anak aku yang kat tadika pun dia boleh jadi Perdana Menteri. Bagi cuti dia. Tu saya kata, celaka betul dia orang ni. Dia tak fikir orang macam aku majikan. Malaysia ni dah memang atas rekod negara yang paling banyak cuti dalam dunia. Segala cuti ada. Kawan-kawan yang dekat Sungai Besar ni tak faham sebab you tak pernah kerja dekat UK. Aku kerja kat UK dulu kan. Gila banyak cuti kat Malaysia ni. Kat UK cuti ada beberapa hari je. Malaysia ni macam-macam cuti. Tu tak campur cuti peristiwa. Dan Malaysia macam-macam peristiwa ada. Cuti peristiwa saja tak. Jadi kalau jadi majikan, macam saya, ada 150 orang yang saya kena bayar gaji setiap bulan kan. 150 hari. Pekerja cuti sebab hari jadi dia. Mampu aku. Sebab majikan kena bayar. Maksudnya 150 hari ni, kerajaan UMNO ni, pandai-pandai je dia umum. Kalau kami jadi kerajaan dapat cuti masa hari lahir kamu. Kalau kerajaan bayar kat kami untuk bayar gaji pekerja, tak apalah. Dia suruh kita bayar bagi cuti, tapi kita pandai-pandai sendiri. Ambil duit poket, kita bayar. Bayarlah macam itu. Tapi menunjukkan macam mana, dia sekarang ni langsung tak ada idea dan putus akal dah macam mana nak selesaikan masalah. Sehingga bila kita masuk dalam pilihan raya yang cukup penting ini, manifesto yang utama bagi cuti masa hari lahir. Sebab itu saya kata, kepada yang atas pagar, terutamanya yang Melayu, mengundi ini ialah untuk mengundi tukang rumah yang kita nak lantik supaya bina rumah sebiji yang macam kita nak. Ni orang kat Sungai Besar mungkin biasa lah. Nak buat rumah. Kau tak pun nak sambung dapur pakcik kat belakang. Nak sambung dapur, bagi dapur cantik sikit lah. Duk berkira. Tengok yang itu tu nampak macam dia ni mungkin mahal RM500. Orang kata dia buat kerja bagus. Tapi dia mahal RM500-600. Mari lagi seorang kontraktor nama dia Jamal. Jamal datang. Jamal kata tak apa. Saya boleh buat murah lagi RM2,000. Bagi dah lukis plan semua, beritahu, bagi duit kat dia semua gini tak. 1 bulan tak mula lagi, 2 bulan tak mula lagi. Habis 1 tahun, duit dia kebas, dapur tah ke mana, tiba-tiba dapat tahu Jamal yang kontraktor dapur tu dah jadi calon UMNO untuk bertanding kat Sungai Besar. Macam tu lah. Bayangkan kita nak buat rumah, kita sudah tentu nak pilih kontraktor yang paling baik. Supaya rumah yang kita nak buat tu dengan duit kita tu dia jadi sebiji yang macam kita nak. Kita bagi dia RM10,000, RM10,000 tu nampak jadi cantik. Kita kata nak pakai tile macam ini, macam tile tu lah yang keluar. Bukannya kita kata nak tile macam ini, datang mozaik zaman Tok Kaduk dulu. Sebab dia dah curi duit. Orang suruh beli tile, dia pergi beli benda lain. Pilih kerajaan sama macam tu juga. Kita yang bos. Kita lantik kerajaan supaya mereka buat kerja untuk selesaikan masalah-masalah yang ada. Masalah kita, anak kita perlukan pekerjaan yang baik.
Masalah kita kalau bandar-bandar yang seperti Sungai Besar, walaupun tak jauh daripada Kuala Lumpur, tapi jurang di antara tahap kehidupan, gaji, mutu pekerjaan di antara Sungai Besar dengan Kuala Lumpur, langit dengan bumi, saudara-saudara. Kalau kerana tak ada pilihan raya ni, ramai kita tak sampai pun kat Sungai Besar. Walaupun tak jauh daripada Kuala Lumpur. Masalah kita ialah ramai orang-orang yang dah pencen, yang dah berumur, tak bekerja lagi, dia tak ada pencen. Kalau dia ada kumpulan wang simpanan pekerja pun tak banyak, 20-30 ribu. Kalau tak hidup lama, tak apa. Kalau hidup lama, takkan nak kerja, lepas dah pencen umur 60, habis duit umur 65, 66 kerja balik. Sebab mana ada orang tua ni yang bekerja? Kecuali lah orang-orang Sungai Besar ni nak jadi macam Mahathir, bekerja sampai umur 97. Kalau tidak, kita semua nak pencen duduk baik-baik. Ini semua masalah-masalah yang sekarang masuk pilihan raya, UMNO pun tak nak sentuh, Bersatu pun tak nak sentuh, PAS pun tak nak sentuh. Sebabnya kerana mereka tak berminat untuk selesaikan masalah-masalah ini. Bila mereka tak berminat dan mereka hanya berebut untuk menjadi menteri, jawatan besar, kerana kita duk bayar gaji dia ni, dia tak minat, dia nak dapat kelebihan saja. Akhirnya, sebab itulah satu-satunya benda yang keluar ialah soal perkauman. Kalau tengok dalam WhatsApp sekarang ni, orang duk tunjuk kat saya ni, saya malu. Saya malu dengan terutamanya kalau yang duk hantar forward itu ialah Melayu-Melayu yang berpendidikan. Sia-sia kamu pergi universiti. Sia-sia negara melabur bagi kamu cerdik, dapat pendidikan yang baik, tambah kamu pula dulu dapat beasiswa, pernah belajar luar negara, duduk dengan Mat Salleh. Tapi balik jadi macam itu. Malu kita. Sedangkan kamu ada pendidikan tinggi, konon cerdik, konon ada jawatan baik, tapi kamu tak ada hujah, kamu duk sibuk takut-takutkan orang. Kalau undi Pakatan Harapan, oh habislah kita sebab Cina ambil alih. Kalau Melayu cerdik, baik yang dekat syarikat, baik yang dekat jawatan, dalam jabatan-jabatan, baik yang dalam ahli politik. Kalau kita pilih Melayu yang cerdik, yang jujur, yang rajin, kita nak takut apa? Melayu yang macam itu akan dapat berhujah dengan baik dan menguruskan dengan baik kawan-kawan yang bukan Melayu. Masalah kita, kalau kita lantik Melayu yang macam Jamal, lantik Jamal jadi wakil rakyat, Jamal masuk jadi menteri, takkan mampus kita. Jamal mewakili kerajaan Malaysia, pergi berunding dengan kerajaan UK. Mampus kita, saudara-saudari. Masa tu memanglah kita kena buli. Tak payahlah Jamal pergi jumpa UK. Jamal jumpa Ang Sulim pun kena buli dengan Jawa tu. Sebab Jamal tak cerdik. Tak ada lagi ke Melayu yang lagi cerdik daripada itu yang kita nak pilih. Sebab itu persoalan dia, saudara-saudari. Bukan soal Pakatan Harapan, bukan soal pilih parti ini Melayu terjaga. Pilih yang ada kepribadian, akhlak yang baik, yang jujur, yang kita perhati hidup dia, dia ni tertib. Kerja baik, rekod baik, amanah, boleh menguruskan kawan-kawan dan pentadbiran. Sebab itu di Sungai Besar, PKR dan PH ambil keputusan berani, minta seorang yang profesional macam ini bertanding dekat Sungai Besar. Supaya kita nak tunjukkan, ini cara kita bela Melayu yang akan bela juga orang Cina dan orang India dan orang yang lain. Kalau kita letak orang macam Haji Saiful Yazid, dia ada kelayakan, dia ada pengalaman yang besar. Dia tak perlukan politik untuk ada hidup yang baik. Dia telah dihormati di dalam dan luar negara.
Apa kita nak bimbang dia berbincang dengan kawan-kawan Cina dekat Sungai Besar? Takut sangat. Kalau dia boleh uruskan yang perkara-perkara rumit, projek bilion-bilion, kalau dia boleh bertugas di peringkat antarabangsa dan dengan latar belakang yang baik menguruskan zakat, dia juga anak Selangor, dia juga datang daripada bukan keluarga bangsawan. Itu cara kita bela Melayu, saudara-saudara. Dan saya nak kawan-kawan yang Cina tahu bahawa itu cara kita dalam Pakatan Harapan menetapkan pimpinan masa depan kita yang Melayu, kerana kita nak pimpinan yang Melayu itu bukan hanya jadi pimpinan Melayu. Kita nak dia jaga orang Melayu. Kita nak dia jaga orang Cina. Kita nak dia jaga orang India. Sebab negara ini perlukan semua orang. Kita negara kecil, bangsa yang kecil. Kita ada 30 juta orang je. Tahu ke tidak, 30 juta orang tu sikit. Masalahnya Jamal, dia tak pernah keluar daripada Sungai Besar. Dia ingat Sungai Besar ni sebesar-besar je. Tak sikit. Masalah. Saya dulu daripada kampung, aku ingat kampung aku dekat Terengganu tu sebesar-besar dunia dah. Saya ingat saya dekat kampung, dapat nombor 1 tiap-tiap tahun, aku ingat akulah paling cerdik sekali dalam dunia. Sampailah saya dapat pergi sekolah asrama penuh dekat Kuala Kangsar. Barulah aku tahu rupanya aku tak cerdik mana pun. Ramai lagi orang cerdik. Baru saya tahu bahawa sebenarnya kalau nak kekal cerdik, kena kerja kuat. Sebab ramai orang cerdik dalam dunia. Jadi, dah dekat Malaysia, ingat okey, selesai SPM bagus, dapat beasiswa pergi Scotland. Masa tu aku ingat aku cerdik lah. Duduk dengan Mak Saleh. Rupanya ada lagi Mak Saleh lagi cerdik. Kena belajar lagi. Kena rajin lagi. Masuk universiti pun macam itu. Maknanya setiap kali kita rasa kita hebat, kalau kita duduk dalam kempompong kita, lama-lama kita akan jadi malas dan malas. Yang cerdik pun jadi bodoh. Sebab itu orang Melayu, orang Cina dan orang India di negara ini, kita kena tahu bahawa kita negara yang kecil. 30 juta rakyat kita ini cukup kecil. Kalau dekat Cina, satu bandar dia 20 juta orang. Satu bandar 20 juta. Bayangkan kalau yang dalam UMNO ini, dia rasa dia cukup hebat. Kalau dia boleh jadi menteri, dia rasa dia cukup kaya. Bayangkan kerosakan yang dia akan lakukan kepada negara, kepada rakyat. Sebab dia lupa sebenarnya untuk negara ini kekal, makmur dan maju, dia kena ajar dan pastikan setiap yang Melayu, Cina, India kekal bersaing, kekal belajar, terus berusaha. Sebab kita ni sampai bila-bila kena bersaing dengan rakan-rakan keliling kita yang jauh lagi laju, lagi besar dan lagi kaya daripada kita. Itu sebenarnya cara kita menjaga orang Melayu, saudara-saudari. Bukan jaga orang Melayu dengan letak kaki samsing sebagai pemimpin. Bukan jaga orang Melayu dengan letak orang yang memalukan orang Melayu sendiri macam Jamal, konon untuk menakut-nakutkan orang bukan Melayu. Cara kita jaga Melayu ialah kita latih yang cerdik-cerdik, yang bagus-bagus, yang pandai-pandai, supaya dia rendah diri, supaya dia tahu kedudukan dia dalam dunia ini, supaya dia terus bekerja, supaya dia terus memimpin dan sama-sama naikkan orang lain. Dengan cara itu, baru Melayu takkan takut dengan bayang-bayang sendiri macam yang UMNO, yang Bersatu dan yang PAS mainkan sekarang. Jadi, saya yakin sebenarnya orang Sungai Besar cerdik-cerdik. Saya tempat lain saya tak kisah sangatlah, tapi saya nak satu permintaan sajalah kat Sungai Besar. Korang buatlah apa yang patut. Aku tak nak jumpa Jamal dekat parlimen nanti. Susah. Saya tak boleh bayangkan saya masuk parlimen, Allahu Akbar, ada Jamal ni, ya Allah. Apa dia buat? Saya ingat dulu ada Abu Mokhtar pun dah cukup seksa dah. Lepas ni, kalau ada Abu Mokhtar, ada Jamal lagi, memang demam saya tiap-tiap hari kat parlimen tu. Pening.